Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Muslimin muslimat, ingat ya pengajian kita zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar merupakan zikir yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya pada setiap sendi tubuh badan kamu perlu bersedekah. Dan Nabi menyambung lagi hadisnya, sesungguhnya perkataan subhanallah sedekah bagimu, Masya Allah. Okay, Nabi sebutkan begini, hendaklah pada tiap-tiap pagi setiap sendi pada tubuh badan kamu bersedekah, dan setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, dan setiap takbir itu sedekah. Subhanallah. Maksudnya muslimin muslimat, lebih kurang setengah jam kita sama-sama mendengar zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalian boleh jadi dengar sambil bersiap, boleh jadi dengar dan sama-sama zikir sambil bersiap. Kan? Bersiapkan anak nak pergi sekolah dah hari ini, bersiapkan diri sendiri untuk pergi kerja. Mungkin ada yang sambil bersiap masak kan di dapur. Subhanallah, sama ada mendengar, maka telinga itu telah melakukan ibadah. Telinga itu telah melakukan ibadah dengan mendengar zikrullah. Manakala jika kita bersama dengan menyebutnya, sama-sama berzikir, maka telinga dan lidah keduanya zikrullah. Jika ketika itu hati pun hadir, Masya Allah, telinga dengar, lidah pun zikir, kemudian hati pun hadir. Bila sebut subhanallah maha suci Allah, hati pun hadir sama merasai kalimah tersebut. Mungkin hati pun hadir sama merasai kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu hati itu terlintas, segala puji bagi Allah, syukur masih hidup, syukur masih boleh urus anak hari ini, syukur masih boleh lihat wajah suami, wajah anak-anak, syukur masih boleh teruskan tanggungjawab yang belum selesai semalam. Jadi boleh jadi ada di antara kita bukan telinga saja, tetapi mulut juga ikut zikir, hati juga khusyuk. Subhanallah. Jadi dia tiga-tiga dapat. Jadi muslimin muslimat mati Allah sekalian, mudah-mudahan zikir yang kita dah mulakan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu dibacakan oleh, suara itu adalah daripada salah seorang staf kami, Ustaz Syahmin. Masya Allah. Berapa orang di kalangan ustaz-ustaz ni, staf-staf lelaki, ada yang bukan ustaz, ada yang accountant, ada yang macam-macam, tetapi digunakan suara yang indah dan minat yang mendalam kepada seni. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami akan gilap mereka ini supaya boleh memberi manfaat untuk ummah. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, walaupun lama saya ambil masa untuk keluar, maka lagi lamalah anda dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, ramai yang tulis rindu. Masya Allah. Rindu ya semuanya. Saya lebih-lebih lagi rindu kepada sahabat semua. Begitulah bila ada tanggungjawab outstation kan, di luar. Contohnya umrah, jadi jadual pun terpaksa berubah mengikut situasi dan keadaan. Hari ini adalah hari yang kedua. Semalam hari pertama lah setelah sampai di Malaysia. Hari ini hari kedua. Ya. Jadi jet lag. Orang kata jet lag ya. Jet lag ketika kita berada di Mekah Madinah tak ketara tuan-puan sekalian. Sebab kita excited. Kita tak sedar, kita push diri kita. Padahal jet lag kan bila kita ubah waktu Malaysia ke waktu Mekah Madinah. Tapi kita push diri kita sebab kita excited. Kita teruja. Kita terharu. Bila sampai di sana, kita lupakan kebajikan diri kita. Kita push diri kita buat umrah demi umrah demi umrah. Sampai sakit satu badan pun kita paksa diri. Walau tak cukup tidur, paksa diri.
Dan biasanya kesan kalau diri saya adalah apabila di Malaysia. Bila dah sampai di Malaysia, kesan berapa hari, 8 hari yang kita push itu, kesannya bila kita balik Malaysia. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimi muslimat, hingga pada saat ini, kesan-kesan itu masih lagi saya rasa dengan agak berat. Sakit kepala belum dapat hilang walaupun makan ubat. Dia beralih, mula ke sini, lepas tu malam tadi keseluruhan, lepas tu sekejap rasa tengah, pagi ni ke kanan pula. Dia jadi macam mungkin sakit tu pergi dulu ke bahagian-bahagian habis, insya-Allah nanti sembuh sepenuhnya. Walau bagaimanapun, kita perlu teruskan juga majlis zikir kita dan majlis ilmu. Insya-Allah dengan itu Allah melihat mujahadah kita, maka subhanallah, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus istiqamah, yang terus bersangka baik, yang terus berdoa. Masya Allah. Jadi sebagai permulaan semula setelah hampir 2 minggu kan, sebelum itu sibuk dengan maulid, habis maulid terus pergi musafir umrah. Jadi sudah hampir 2 minggu juga majlis zikir, majlis ilmu kita ni tidak ada kami sendiri bawa, diganti dengan staff, begitu kan. Jadi biasanya dia akan beri kesan juga kepada kehadiran. Macam tu. Sebab setengahnya sudah biasa dengan saya, dengan cik suami, maka mereka tidak boleh ikut bila dipimpin oleh orang lain. Jadi itu biasalah, bukan memilih-milih tetapi keserasian. Macam tu. Jadi bolehlah tuan-puan, insya-Allah mula daripada hari ini kami akan usaha sedaya upaya, jika tidak ada apa-apa yang menghalang, untuk sentiasa istiqamah bersama dengan majlis zikir kita. Masya-Allah. Jadi tuan-puan bolehlah sebarkan perkongsian ini, bolehlah share, ajak sama-sama hadir majlis zikir bersama Ustazah Asma Harun dan majlis ilmu. Dan insya-Allah kita akan bincang selepas habis majlis zikir ini. Okey. Muslimi muslimat, begini ya kita buat. Kita akan baca seperti biasa, tetapi bila zikir rahmat kita akan baca 10 kali sahaja. Boleh ke begitu? Kerana di sana ada hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan membaca zikir rahmat itu sebanyak 10 kali. Nanti saya akan bacakan bila sampai baca zikir rahmat, insya-Allah ya Ustaz ya. Okey, kita akan bacakan hadis yang berkaitan kelebihan membaca zikir rahmat itu 10 kali sehari. Masya-Allah. Okey. Kemudian yang selebihnya untuk kita dapat 100 kali, maka kita bertanggungjawab pada diri sendiri. Faham ya? Saya dalam majlis zikir kita akan pimpin untuk 10 kali. Selebihnya 90 lagi setelah 2 bulan lebih dah kita buat sama-sama secara live, maka sendiri-sendiri pula untuk cukupkan dan lengkapkan 100 kali untuk dapat kelebihan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Boleh ke begitu? Supaya kita boleh ringkaskan lagi majlis zikir dan kita cuba ringkaskan juga majlis ilmu. Contohnya bermula esok hari Jumaat. Betul ke esok hari Jumaat? Ya, esok hari Jumaat kita cuba usahakan kita mulakan majlis zikir contohnya jam 7 dan kita habiskan sebelum 7.30, dan 7.30 kita cuba habiskan majlis ilmu sebelum pukul 8. Doakan, kita cuba usahakan jadikan 1 jam yang tepat, yang ringkas, yang padat. Begitu. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan supaya tidak mengganggu. Contoh 6.30 hingga 7 biasanya sangat sibuk, uruskan itu, uruskan ini, begitu begini. Tapi ada orang nak dengar juga apa Ustazah cakap, sebab kadang-kadang di awal tu sudah masuk tazkirah. Jadi kita mula pukul 7 itu mungkin dah selesa dalam kereta, sedang menuju ke sekolah ataupun di tempat kerja. Boleh jadi begitulah. Jadi kita kembali semula jadual sebelum ini jam 7 hingga jam 8. Perkara itu kita boleh ubah mengikut kemampuan kita. Dan sebenarnya memang tujuan asal kita mula dulu majlis zikir, bagi dulu yang berat, kemudian kita bagi yang ringan. Masya Allah. Sebab
Dengan cara begitulah kita belajar untuk mujahadah. Mula-mula dibimbing 100 kali, itu dibuat 2 bulan berturut-turut. Kemudian seterusnya kitalah yang meneruskan secara istiqamah dengan mujahadah diri sendiri. InsyaAllah kita pasti boleh lakukannya. Bila sudah biasa, kita akan sambung sendiri. Sambung sendiri, mungkin sambil dengar majlis ilmu, lidah itu habiskan bacaan 100 kali. Masya Allah, setuju. Alhamdulillah, terima kasih. Pasti boleh. Alhamdulillah, terbaik. Anda semua memang terbaik. Masya Allah. Okey, jadi kita mulakan majlis zikir kita seperti biasa. Okey, semua sudah maklum, semua sudah ma'ruf, kan, semua sudah arif, semua sudah tahu apakah bacaan majlis zikir kita. Ingat, majlis zikir ini adalah satu cahaya, satu pembukaan. Kalau kita terus kepada majlis ilmu tanpa ada zikir dulu, dibimbangi, ilmu itu sekadar ilmu, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang boleh difahami, bukan ilmu yang menjadi cahaya. Sebab ramai orang yang alim, dia tidak ada kefahaman. Dia alim tapi kefahaman belum tentu. Dia alim tapi beramal belum tentu. Dia alim tetapi dia tidak ada halim. Halim ini dia tidak ada rahmah, kasih sayang, lemah lembut, tolak angsur, kan? Kadang menjadi bongkak, kadang menjadi sombong, kadang merendahkan ilmu orang lain, kadang mencari salah orang lain dengan ilmunya. Lalu ilmu orang lain itu dicari-cari supaya tidak benar. Timbullah pergaduhan demi pergaduhan dalam kalangan alim, ilmuwan dan juga di kalangan ummah. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, walaupun ilmu kita sedikit, tapi barakah dan karamah itu sangat penting. Walaupun ilmu kita sedikit, barakah dan karamah. Jadi mudah-mudahan asbab kita mulakan majlis ilmu dengan majlis zikir terlebih dahulu, Allah telah melunakkan dan membersihkan hati kita. Allah telah menjernihkan jiwa kita. Lalu kita dapat ilmu yang bermanfaat, yang boleh terus beramal. Alhamdulillah, insya-Allah ya. Okey, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, kurniakanlah kepada kami ya Allah min ladunka, daripada sisimu rahmatmu. Wahayyi lana, sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam semua urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami, buat kami daripada sisimu rahmatmu ya Allah. Rahmatmu itu redamu, rahmatmu itu syurgamu, rahmatmu itu pengampunanmu, rahmatmu itu rizkimu, rahmatmu itu kasih sayangmu ya Allah. Rahmatmu itu perlindunganmu, rahmatmu adalah segala-galanya yang kami perlu. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami dalam semua urusan kami petunjukmu yang jelas, cahayamu, bimbinganmu, ilham daripadamu ya Allah, keputusan daripadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ingat, itu adalah ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi yang kita bacakan, dan ia merupakan doa Ashabul Kahfi. Dan barang siapa yang beramal dengan doa itu, terutamanya setiap awal pagi ataupun setiap kali dia ingin melakukan setiap urusannya, lagi-lagi kalau urusan itu urusan besar, ada musyarat besar, ada keputusan besar yang nak dibuat, ada tindakan besar yang nak dilakukan, mau teruskan anak di sekolah ini ataupun tidak, mau tukarkan anak sekolah sebab melihat prestasi anak itu semakin menurun, mungkin di sekolah itu anak itu diuji dengan buli tanpa henti, boleh jadi tak ngam kan, cara pembelajaran. Perkara-perkara sebegini sebenarnya perkara yang perlu diambil serius oleh ibu ayah. Bahkan ada ibu ayah yang buat keputusan untuk tukarkan anak kerana anak menjadi mangsa buli yang tidak boleh diatasi. Dan bagi saya itu bukan keputusan yang soalannya ibu bapa ini memanjakan anak. Tidak. Ada setengah ibu bapa kata biar-biar nanti dia jadi kental. Sebab kita kena faham bukan semua anak mampu hadapi. Boleh jadi ia memberikan satu permulaan yang buruk bagi kehidupan yang panjang bagi anak, trauma. Dan boleh jadi sepatutnya dia boleh banyak belajar tapi dia lebih banyak bersedih. Subhanallah, muslimin muslimat, itu daripada pengalaman kami juga. Subhanallah, itu sekadar selingan. Jadi adik bapa tanya saya, macam mana ya Ustazah? Sekolah tu sudah terbaik begini, tapi anak semakin murung, semakin tidak mau ke sekolah, sudah tidak ceria, macam-macam. Jadi macam mana? Saya kata, minta doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta petunjuk daripada Allah daripada urusan tersebut. Boleh jadi petunjuk datang bukan dalam mimpi, bukan melalui istikharah, tapi melalui perasaan kita, melalui perbincangan dengan anak, tanya anak begini-begini, walaupun anak itu masih kecil, tapi kita boleh dengar, kita boleh terima dia punya pendapat dan luahan. Kemudian mungkin perbincangan kita dengan beberapa orang yang lain, lalu kita dapat petunjuk. Petunjuk itu boleh datang dalam pelbagai bentuk, mungkin perasaan kita dan sebagainya. Subhanallah, dia beza ya, bila kita fikir-fikir, lepas tu kita tanya orang tanya ni, lepas tu kita dapat jawapan, lalu kita pun buat keputusan berdasarkan jawapan kita. Tapi sangat berbeza bila kita mula dengan doa dulu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lalu kita pun buat tindakan. Kita mula pergi bertanya, kita mula fikir. Dan bila kita buat keputusan, kita tahu tindakan kita bertanya orang itu, orang ini adalah bimbingan daripada Allah. Seolahnya kita bertanya pada orang yang tepat. Ya rupanya bila kita tanya, dia juga pernah melalui. Sebab itu afdal sekali bila kita nak buat apa-apa tindakan, keputusan, lagi-lagi yang besar, kan, mesyuarat, apa saja, mula dulu dengan Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami, buatku, daripada sisimu rahmahmu, rahmat perkara paling penting, paling utama yang kita perlu. Wahayyi lana, sempurnakan bagi kami, min amrina, dalam urusan kami. Urusan itu umum, segala urusan, semua perkara setiap hari adalah urusan demi urusan. Kita sentiasa berpindah daripada urusan demi urusan. Habis majlis ilmu ini, urusannya makan, lepas makan urusannya pergi pasar, lepas pergi pasar urusannya nak susun, urusan-urusan sampai tidur balik, betul kan?
Jadi bila kita minta wahai lana, sempurnakan bagi kami min amrina, dalam urusan amrina ini, semua urusan rasyada, petunjukmu ya Allah, ilham daripadamu, bimbinganmu, perlindunganmu. Rasyada itu umum, petunjuk, cergas. Rasyid itu maksudnya cergas, petunjuk yang benar, petunjuk yang jelas. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Itu adalah nasihat umum. Okay, sekarang kita akan baca 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. Dua-dua ini berdasarkan hadis Nabi, fadilatnya sangat besar, perlindungan daripada fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي
الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita baru membacakan Asma'ullahul Husna, nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Asma'ullahul Husna adalah satu zikrullah yang sangat tinggi. Asma'ullahul Husna membawa maksud saat kita berzikir menyebut 99 nama tersebut, kita sedang memuji Allah dengan nama-namanya dan kita sedang mengakui Allah dengan sifat-sifat asma'ullahnya. Allahu Akbar. Kita bermula dengan Ar-Rahman, kita mengakui Allah itu Maha Pemurah. Dan kita mengharapkan kita juga menjadi orang yang pemurah. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim penyayang, Maha Pemurah. Ar-Razak, Allah itu yang memiliki rizki dan kita memohon rizki daripada Allah. Dan mudahan kita menjadi orang yang pemurah, orang yang berkongsi rizki dengan orang. Kita menyebut nama Allah Al-Matin contohnya, Allah itu yang Maha Teguh. Kita mohon Allah memberikan kita keteguhan, lalu kita boleh meneguhkan orang lain. Kita juga boleh meneguhkan orang-orang sekeliling kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Dengan memuji nama Allah Al-Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Moga kita dapat pengampunan Allah dan kita menjadi orang yang mudah untuk memaafkan dan mengampuni dosa orang lain pada kita. Dengan kita memuji nama Allah Al-Basit. Ada Al-Basit kan? Iaitu Allah yang Maha melapangkan. Moga Allah melapangkan urusan hidup kita dan kita juga boleh melapangkan urusan hidup orang lain. Jadi setiap nama Allah Asmaul Husna itu maksudnya adalah kita memuji dan memparuki Maha sempurnanya Allah dengan sifat tersebut. Dan kita mengharapkan Allah kurniakan sifat-sifat yang baik itu walaupun memang akan diberi kesepihan sahaja, tetapi dengan itu kita mempunyai sifat yang baik dan sifat baik itu melalui lalu kita berikan pula kepada orang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah ya Rashid, yang Maha Cergas. Allah berikan kita kecergasan akal fikiran, kecerdasan emosi, kecergasan tubuh badan, kecergasan rohani. Lalu kita boleh beri kecergasan itu kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah. InsyaAllah perlahan-perlahan kita akan semakin memahami bacaan Asma'ul Husna yang kita baca. Dan saya juga perlahan-lahan berkongsi beberapa nama bila selepas baca Asma'ul Husna. Dan esok hari Jumaat kita ada tadabbur Asma'ul Husna, sambungan kepada kuliah yang sebelum ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, di TikTok boleh teruskan share perkongsian ini. Kan subhanallah sekarang TikTok dalam 1200. Mungkin sebab lama juga ya kita berhenti untuk kuliah pagi ni. Jadi dia memang beri kesan juga ya. Jadi sahabat TikTok sama-sama berjuang. Di Facebook saya tak tahu berapa orang sebab tak keluar. Di FB saya tidak keluar. Tak keluar makluman itu. Subhanallah. Makasih yang bagi star dan yang bagi pelbagai gift. Jadi sekarang kita sambung untuk bacaan Al-Ma'surat. Al-Ma'surat. Okey. Kita pergi terus baca sebab kita mengejar waktu. A'udzubillah. A'udzubillah. A'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية والستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Subhanallah, tadi saya lihat di FB berturut-turut ada seorang hamba Allah meminta doa daripada kita semua untuk kesihatan ibunya. Ada juga yang minta doa untuk dirinya. Dan saya tertarik dengan permohonan doanya. Dia sebutkan, mohon doakan saya sembuh daripada penyakit penat. Dia ulang banyak kali. Ustazah, sahabat semua doakan saya sembuh daripada penyakit penat. Mohon doa sembuh daripada penyakit penat. Muslimin muslimat, saya rasa ada kebenaran. Mungkin ada setengah orang kata penat itu bukan penyakit, kan? Bukan penyakit penat tu. Penat tu kena perlu rehat saja. Tapi ada orang daripada awal pagi walaupun malam tu dah tidur 6 jam 8 jam, daripada bangun tidur sudah penat. Maksudnya badan dia lemah, tak larat. Nak pergi mandi pun tak larat. Nak buat apa-apa tak larat. Lepas tu rasa nak baring balik. Bukan rasa-rasa, tapi badan tu dia tidak mampu nak bawa badan dia. Dia tak mampu nak buat kerja separuh, lepas tu rehat. Kena rehat. Subhanallah, memang ada orang diuji begini. Bolehlah kita sebut penyakit penat. Boleh jadi puncanya darah dia rendah. Boleh jadi puncanya ada sesuatu yang tidak stabil dalam tubuh badannya sehingga tubuh badannya tidak boleh menghasilkan tenaga. Ya, kadang-kadang melibatkan buah pinggang. Kan buah pinggang ini adalah pembekal tenaga. Jadi kenapa badannya tidak boleh menghasilkan tenaga? Ada orang tenaga dia pagi sampai malam, kuat, bertenaga. Badan dia proses dan beri bekalan tenaga itu maksimum. Ada orang minimum sangat. Jadi subhanallah, doa yang kita baru bacakan ini adalah sangat berkaitan. Mudah-mudahan dengan konsisten baca maksurat, dalam maksurat ini ada doa ini dan ada lagi doa yang lain berkaitan dengan afiah, iaitu kesembuhan diri kita daripada segala penyakit. Dalam zikir yang kita baru baca, Allahumma inni asbahtu, ya Allah, sesungguhnya saya berpagi-pagi minka, dengan nikmatmu, dengan segala sesuatu daripadamu. Kita mengakui bahawa kita bermula daripada pagi ini dengan segala nikmatmu ya Allah. Fi ni'matin, pada nikmatmu, wa afiatin, dalam afiatmu. Kerana kita masih sihat, maka kita berpagi-pagi dalam diberikan kesihatan. Akui dulu wasit dan perlindungan. Zikir ini dia mulakan dengan memperakui dulu, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya saya asbahtu, berpagi-pagi, minka, daripadamu, minka, daripada min, daripada ka, daripada engkau ya Allah, fi, pada apa? Pada nikmat, fi ni'matin wa afiatin, pada afiah, kesihatan, wasitrin, dari sudut perlindungan. Kerana masa kita tidur malam tadi, kenapa dengar macam ada suara ya? Oh, sini. Minta maaf Encik, suara dari sini. Ada suara dari sini, daripada telefon tu. Okey, memula perakui dulu. Zikir ini, doa ini kita akui dulu bahawa kita ini berpagi-pagi ini dengan segala apa? Nikmat yang Allah berikan. Masa kita tidur malam tadi, nikmat apa kita dapat? Allah jaga semuanya dan kadang kita tidak sedar.
Allah jaga aliran darah kita walaupun kita tidur. Allah jaga paru-paru kita terus mengepam tanpa kita perlu pesan. Ya Allah, nak tidur ni, pastikan aliran darah mengalir elok ya, ya Allah. Pastikan nafas, pastikan jantung berdegup. Ya Allah, saya nak tanya, masa kita tidur, kita tahu tak apa yang berlaku sekeliling? Tidak, kita tidak tahu. Masa kita tidur, kita tahu ke ada binatang yang masuk menyusup ke, yang nak masuk telinga kita ke? Kita tidak tahu. Sebenarnya waktu kita tidur, kita tidak tahu apa yang Allah lindungi kita. Apa yang telah Allah selamatkan kita daripada mara bahaya apa. Boleh jadi waktu sedang kita tidur, ada orang hantar sihir. Boleh jadi ada orang hantar santau. Boleh jadi ada orang sekian-sekian. Tetapi Allah yang lindungi kita. Sebab semua perbuatan ilmu hitam, kan, ilmu-ilmu yang menggunakan bantuan jin ini, dia berkuasa ataupun kuat pada waktu malam. So itu bomo-bomo pun dia buat pemujaan pun pada waktu malam, bukan siang. Sebab itu disebut di dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Daripada kejahatan malam apabila dia telah gelap gelita. Surah Al-Falaq itu surah mohon perlindungan daripada Allah. Qul, katakanlah, a'udzu, aku mohon perlindungan. Allah perintahkan kita supaya mohon berlindung. Apa? Qul a'udzu birabbil falaq, daripada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang diciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Apakah kejahatan malam apabila telah gelap gelita? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan ahli sihir yang bertiup pada buhul-buhul. Maksudnya ahli sihir yang melakukan sihir, ahli sihir yang meniup, yang memuja, yang membaca mantra-mantra. Wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang berdengki apabila dia melakukan kedengkian. Muslimin muslimat, orang dengki ramai. Kita buat baik macam mana, kita tak dengki orang macam mana, kita tidak akan selamat daripada mata yang berhasad, hati yang berhasad, dan tindakan orang yang berhasad. Ada beza, ada orang berhasad, dia sebarkan keburukan. Ada orang berhasad, dia sebarkan keburukan, dia buat lebih daripada itu supaya melihat kita jatuh dan melihat kita sakit, melihat kita berhenti buat kebaikan. Subhanallah. Allahu Akbar. Kadang orang berhasad, dia tidak sedar dia berhasad. Lalu dikuasai tingkah lakunya daripada sifat hasad tersebut. Dia tidak sedar. Dia sebarkan keburukan sehingga orang pun membenci orang lain tanpa sebab. Dia sebarkan fitnah sehingga orang lain percaya, lalu orang pun benci tanpa sebab. Masya Allah. Kasihan. Sebab dosanya sangat besar, sebab ia menyebar-nyebar. Dia bukan sekadar dosa sebar fitnah, tapi dosa kebencian akibat fitnah, dosa perpecahan akibat fitnah, dosa putus saudara se-Islam akibat fitnah. Terlalu banyak dosa-dosa lain yang bercambah daripada fitnah. Ini bukan hanya kepada dunia dakwah. Dalam keluarga, betul kan? Di pejabat, kan? Fitnah terhadap sama-sama pekerja, fitnah dengan bos, fitnah bos kepada pekerja, semua tu ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang boleh lindungi kita? Allah. Allah saja yang boleh lindungi kita. Okey, kita kembali semula. Waktu tidur malam, Allah melindungi kita dengan daripada banyak keburukan yang kita tidak tahu. Daripada banyak mudarat yang kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Sebab mata kita tidur, kita tidak tahu apa yang berlaku. Yang kita tahu, kita bangun, oh sama ada kita tidur lena atau tidak. Masya Allah, Allahu Akbar. Yang kita tahu, kita bangun semula dan semuanya okey. Allahu Akbar. Okey, yang kita bacakan di sini, Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya daku, sesungguhnya saya. Asbahtu. Aku berpagi-pagi. Minka. Semua ini daripadamu, minka. Minka, daripadamu, daripada engkau ya Allah. Fi ni'matin, di atas segala nikmat, wa afiatin, dalam segala afiah, keselamatan, kesejahteraan yang kita bangun ni, sedang kita miliki sekarang ni. Wa sitrin, dan dari sudut perlindungan, semua daripadamu ya Allah.
nikmat semua daripadamu, afiah daripadamu, sitrin perlindungan daripadamu. Fa'atimma alayya. Subhanallah, subhanallah, zikir ini sangat hebat. Mula dulu dengan apa? Mula dulu dengan memperakui, memuji dulu bahawasanya nikmat, perlindungan, afiah dan perlindungan daripadamu ya Allah. Fa'atimma, maka ya Allah sempurnakanlah, alayya, maka sempurnakanlah ke atasku, ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, Masya Allah, hebat sangat. Sebab itu disebut daripada Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca Allahumma inni asbatu minka fi ni'mati wa afiyatin wa sitr fa'atim alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah 3 kali apabila pada waktu pagi dan petang. Nabi sebutkan baca pagi 3 kali, baca petang 3 kali. Jadi kita baca maksurat ni pagi saja. Petang kita tak buat majlis zikir seumpama ini. Jadi selepas asar, kalau lupa juga asar lepas maghrib, lupa juga maghrib lepas isyak, lupa juga lepas sebelum tidur pun boleh. Jangan lupa baca 3 kali pula pada waktu petang. Masya Allah. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang membaca zikir tadi itu 3 kali pagi dan 3 kali pada waktu petang adalah berhak ke atas Allah Azza wa Jalla. Dia menyempurnakan nikmatnya ke atas orang itu. Allah akan memberikan nikmat yang sempurna kepada orang itu. Subhanallah. Sebab kita minta fa'atimma, maka ya Allah sempurnakanlah alayya ke atasku, ni'mataka segala nikmatmu, wa afiyataka afiatmu, wa sitraka perlindunganmu, fid dunya wal akhirah di dunia dan akhirat. Subhanallah. Sesungguhnya nikmat yang lebih kita perlu, afiah yang kita lebih perlu dan perlindungan yang lebih kita perlu bukan di dunia tapi di alam barzah. Alam barzah itu dah masuk sebahagian akhirat dah tu. Alam barzah dah termasuk sebahagian daripada alam akhirat. Yang kita lebih perlu dari sudut nikmat, dari sudut afiah, iaitu kesejahteraan, kesihatan, dan juga perlindungan adalah di alam barzah. Saat kita dah tidak boleh melakukan apa-apa. Sekarang di dunia nampak bahaya boleh lari. Dalam kubur, datang malaikat azab boleh lari ke tidak? Tak boleh lari, tak boleh lari. Dalam kubur, jika ada azab dari himpitan kubur boleh lari ke tidak? Tak boleh lari. Di dunia, nampak binatang buas boleh lari. Takut hantu boleh buka lampu. Ada manusia yang mengganggu kita, yang berikan kesan negatif, toksik, boleh block, boleh unfriend. Kita boleh buat sesuatu untuk protect diri. Dalam kubur, kita tidak ada daya sedikit pun. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi doa ini fa'atimma, ya Allah, maka sempurnakanlah alayya, ke atasku, ni'mataka, segala ni'matmu, wa afiyataka, afiatmu ya Allah, kesejahteraanmu ya Allah, wa sitraka, dan perlindunganmu ya Allah, fi dunya wal akhirat, di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, Nabi SAW sebut siapa yang baca zikir ini 3 kali pagi dan 3 kali petang, maka Allah akan sempurnakan segala nikmat, segala afiah dan juga segala perlindungan. Maka persoalan tadi, ramai yang tanya pasal sakit. Kan boleh jadi di kalangan kita yang Masya Allah segalanya kekurangan harta sampai tidak boleh beri kesempurnaan kepada pelajaran anak. Boleh jadi nikmat dari sudut kekurangan harta, nikmat dari sudut kekurangan kasih sayang, nikmat dari sudut keprihatinan pasangan. Masya Allah. Maka minta dengan Allah, mudahan Allah ubah pasangan jadi prihatin, jadi penyayang, jadi penyabar, jadi penyantun. Allah kurniakan anak penyejuk hati, penyejuk mata. Subhanallah, kerana yang memberi semua itu datangnya daripada Allah, walaupun manusia yang beri, manusia yang hargai, manusia yang perhati, manusia beri kasih sayang, tapi hakikatnya semuanya daripada kullu minallah, semuanya daripada Allah. Manusia perantaraan, Allah yang beri rasa ke dalam hati manusia, sampai manusia itu boleh beri rasa itu pula kepada manusia yang lain.
Okey, subhanallah, terima kasih. Masya Allah, kita sambung ya. Muslimin, muslimat, kita sambung. Jadi, mungkin ada yang belum baca, kita baca lagi sekali. Zikir yang sangat hebat daripada Nabi SAW ini. Okey, kita ulang 3 kali ya. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. Ya Allah, sesungguhnya daku berpagi-pagi dengan segala nikmatmu, afiatmu dan perlindunganmu. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Maka ya Allah, sempurnakanlah bagi kami ya Allah segala nikmatmu, afiatmu dan juga perlindunganmu ya Allah di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah. Allahumma. Okey, kita dah baca berapa kali tu? Dah 3 kali. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, sesungguhnya daku dan kami mohon perlindungan daripadamu daripada sifat sedih dan resah gelisah yang tidak bertempat, yang berlebihan ya Allah. Dan daku berlindung kepadamu ya Allah daripada lemah semangat, lemah tubuh badan, lemah akal, lemah emosi, daripada segala rasa lemah dan juga rasa malas. Malas yang telah menyebabkan lambatnya kita mencapai hajat dan cita-cita. Sebenarnya jika kita rajin, sudah lama dah kita boleh capai impian, cita-cita, keinginan, target-target kita. Tetapi kerana diuji dengan malas, menyebabkan ada hari kita tidak produktif. Kerana malas menyebabkan kita buang masa dengan pelbagai alasan. Untuk macam-macam alasan. Bila malas datang, kita akan cipta alasan automatik ya. Bila kita diuji dengan malas, ini adalah sifat mazmumah. Malas ada sifat mazmumah yang perlu kita minta dengan Allah supaya kita dijauhkan daripada sifat malas. Malas telah membuatkan tertangguhnya kejayaan, tertangguhnya pencapaian, tertangguhnya amal ibadah dan amal soleh. Menjarakkan kita dengan rahmat Allah. Malas menjarakkan kita dengan syurga Allah. Malas menjarakkan kita dengan pertolongan Allah. Subhanallah. Dan syaitan memang sangat suka dan cinta kepada orang malas. Subhanallah, perhatikan kita ada sifat malas. Sama ada kita lawan ataupun kita turutkan. Jadi, bagaimana kita nak hadapi sifat malas yang ada pada dalam diri kita? Mohon pertolongan dengan Allah. Dan ini doanya. Doa untuk masalah malas kita. Masalah suka tangguh-tangguh. Masalah mula-mula je semangat buat, lepas tu tinggal.
Masalah mula-mula buat, lepas tu bila tengah berhenti tak sambung-sambung. Semua itu ada kaitan dengan masalah malas. Subhanallah, banyak masalah-masalah seperti ini, termasuk saya pun ada masalah ni. Dan ini adalah doa daripada Nabi. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya daku mohon perlindungan. Minal hammi wal hazan, daripada duka cita dan resah gelisah. Ada orang sedih dia berlebih-lebih. Ini masalah. Sedih tidak ada masalah, itu normal. Tapi berlebih-lebih dalam sedih, itu masalah. Sampai kerja tak jadi tergendala. Sampai diturutkan rasa kita telah merosakkan satu hari. Merosakkan dan merugikan satu hari. Subhanallah. Sedangkan kalau kita buat, sudah selesai banyak perkara. Tuan-puan sekalian. Minal hammi, sedih. Wal hazan, resah gelisah. Ini manusia akhir zaman ada banyak menghadapi masalah resah gelisah. Tidak tentu arah, resah gelisah. Resah gelisah, muslimin muslimat. Resah gelisah. Resah gelisah. Kalau bahasa moden, kita boleh katakan anxiety. Keluh kesah, resah gelisah, ketakutan. Subhanallah. Anxiety itu satu penyakit yang perlu bantuan. InsyaAllah dengan doa ini Allah berikan kita jalan keluar daripada orang yang tepat. Kita dapat bantuan dengan orang tepat. Kita dapat berjumpa dengan perawat yang tepat. Hingga kita boleh sembuh daripada penyakit anxiety. Apa sahajalah. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Okey. Muslimin muslimat. Akhir zaman, saya ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua juga. Ini masalah kejiwaan, masalah jiwa sangat banyak. Punca utama antaranya inilah telefon. Telefon ini antara punca utama. Masya Allah. Bagaimana kaitan? Tuan-puan boleh dengar banyak kuliah, banyak ceramah. Sebelum ni saya dah sebut apa kaitan. Ini telah mengganggu banyak jiwa manusia. Subhanallah, ada ramai di kalangan orang muda hari ini tidak kuat menghadapi ujian. Saya bukan kata orang muda sahaja, orang tua pun ya. Tetapi kerana orang muda hari ini yang banyak diuji dengan ini, banyak yang dibaca tak semestinya betul, banyak yang dilihat tak semestinya betul, tapi dia pegang itu betul bila kena dengan dirinya. Antara sindrom masalah orang muda, termasuk saya ni, saya bukan kata orang lain, termasuk saya adalah sindrom apa? Dia ada sindrom tu, sindrom apa ya? Okey, subhanallah. Okey, contoh ya. Dia yang tidak boleh menanggung, dia yang ada masalah untuk menanggung beban, sama ada beban tugas ataupun beban ujian ataupun beban cabaran. Lalu dia suka declare dirinya kemurungan, depression, anxiety. Lalu diletakkan kesalahan itu kepada pihak lain. Dia ada istilah dia. Ini ada disebut oleh, hari tu ada seorang doktor dia sebutkan pada saya. Dia kata bila berhadapan dengan orang begini, kita perlu menjadi orang yang stabil ataupun orang yang bijak. Subhanallah. Walaupun orang tersebut dia blame kita. Subhanallah. Sebab supaya mengelakkan kita pula blame diri kita berlebihan. Faham ya? Sebab ada sindrom, ada satu sikap orang bila dia yang tidak boleh mengawal diri, sedangkan tidak ada manusia yang boleh elak daripada diuji. Cabaran, dugaan, penat, sedih. Tidak ada manusia yang boleh lari daripada semua ujian perasaan itu. Sama ada dalam bentuk keluarga, ataupun kerja, ataupun urusan seharian. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka sekarang, bagaimana kita nak menjadi orang yang, subhanallah, supaya tidak mudah. Subhanallah, tidak mudah bila datang ujian dan cabaran,
kita kerap dan selalu menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Saya juga ada masalah ini. Masya Allah. Cuba menyalahkan orang lain dengan apa yang berlaku pada diri kita. Kita tidak melihat bahawa ujian dan cabaran itu memang untuk kita. Supaya kita jadi lebih baik. Supaya kita lebih kuat. Supaya kita lebih, akarnya lebih mantap. Satu pokok, bila akar itu mantap, kita boleh lihat ujian pada pokok itu juga hebat. Ribut, taufan, hujan, air yang bertakung untuk menguatkan lagi. Ataupun satu ujian sama ada betul-betul kuat atau tidak. Begitu. Subhanallah, Allahu Akbar. Akhirnya apa yang berlaku, generasi hari ini, dia mudah berpindah-pindah. Subhanallah. Dia mudah bertukar-tukar. Dia susah untuk kekal pada satu-satu position. Sebab dia tidak mahu berada di zon tidak selesa. Dia sentiasa cari zon selesa. Sedangkan zon tidak selesa itulah akan membentuk jati diri. Harap faham mesej yang saya cuba sampaikan ya. Masya Allah. Jadi, bila ada seseorang yang blame diri kita, masa itu kita kena jadi orang yang bijak. Sama ada kita nak terima blame itu ataupun kita katakan pada diri apa yang dia katakan itu tidak sepenuhnya benar. Subhanallah, tidak sepenuhnya benar. Supaya, sebab apa? Blame diri sendiri dengan kesalahan kita tidak buat, ia sangat menyakitkan. Cukuplah dengan kesalahan yang kita buat lalu kita blame. Sebenarnya kita sentiasa blame diri kita, betul kan? Kita sentiasa blame. Bila anak macam ni, kita blame diri kita. Itu sudah berat. Suami begini, kita blame diri kita. Betul kan? Anak, kawan begini, kita blame diri kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita blame diri kita. Sedangkan tiba-tiba ada yang tidak benar pun kita pun terima juga. Kita boleh katakan tidak. Kita boleh, bukan sombong ini, kita boleh katakan tidak. Subhanallah, kita boleh katakan tidak dan kita berhenti meletakkan beban itu pada diri kita. Subhanallah. Sebab Allah uji kita, kadang-kadang kita berhadapan dengan manusia yang suka meletakkan kesalahan pada orang lain, termasuk kita, sehingga menyebabkan dia selesa. Bila dia buat salah, dia blame orang ni. Bila dia sedih, dia blame orang tu. Bila dia begitu begini, dia blame sekian-sekian. Dia tidak mahu bertanggungjawab pada dirinya, apa yang berlaku pada dirinya, akan kelemahan dirinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini umum ya, umumlah ni. Kalau kena dengan tuan-puan sekalian, maka ambil yang baik. Kalau tak kena, boleh dibuang. Sebab bukan semua yang umum itu sesuai. Bukan semua yang umum itu kena. Kalau tak kena, jangan ambil. Subhanallah, mungkin belum masanya ia kena. Tapi ada waktunya, kenalah. Macam tu ya, muslimin muslimat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, orang yang hebat itu, dia berhenti blame orang lain. Dan dia juga berhenti menghukum dirinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau saya nak hukum diri saya tak mampu berada di hadapan khalayak ramai ni. Sebab saya sendiri mengakui kesilapan, dosa, kekurangan saya. Saya telah buat banyak silap dan salah. Bila dapat teguran terbuka, dan saya juga mengakui secara terbuka, ada yang saya diamkan apabila pihak kata ustazah itu tak perlu balas. Subhanallah, muslimin muslimat, kalau saya terus blame, aku teruk, aku salah, aku begini, maka boleh jadi saya sudah tidak muncul lagi di media sosial. Sebab hukuman media sosial sangat kejam. Salah sikit dibesar-besarkan. Soalannya tidak ada kebaikan. Maki hamun itu sangat dahsyat. Subhanallah, Allahu Akbar. Bahkan ada ramai yang meletakkan kesalahan itu pada ustazah, sebab ustazah cakap begini, maka begini-begini. Disebabkan ustazah pernah sebut begini, maka isi saya minta cerai. Ustazah, saya tuntut di mahsyar kelak. Ada suami yang cakap begitu. Ustazah, kerana ustazah yang telah mengajar dan telah sebut dalam satu kuliah, maka dipegang oleh suami saya, dan suami saya selalu ulang itu gini-gini. Ustazah, kerana ustazah sebut begini-begini dan kerana ajaran gini-gini. Saya kata boleh jadi saya cakap lain tapi dipegang lain, difaham lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau saya nak blame diri saya, subhanallah, muslimin muslimat. Sebab itu
bila berada di situasi yang kita tidak mampu nak ubah apa tanggapan orang, apa fikiran orang, apa dia? Wa ufawwidu amri ilallah, dah ku serahkan urusanku ini kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya engkau lah yang maha melihat keadaan hamba-Mu. Engkau lah ya Allah yang maha tahu apa yang dimaksudkanku. Engkau maha tahu apa niatku. Engkau maha tahu apa kekuranganku, apa keterbatasanku, apa sebenarnya ingin ku sampaikan, tetapi sudah disalah faham. Jadi serahlah pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, dah ku serahkan urusanku ini, masalahku ini, ujianku ini, kerunsinganku ini ilallah. Wa ufawwidu bermaksud dah ku serahkan bulat-bulat. Amri ilallah, urusanku ini kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, basirun bil ibad, maha melihat keadaan hamba-Nya. Maka insya-Allah walaupun lambat tapi tepat, Allah akan bersihkan. Allah akan jernihkan. Saya ulang lagi sekali, walaupun lambat tapi tepat, sama ada pada waktu ataupun cara Allah itu jauh lebih tepat. Waktu Allah jauh lebih tepat. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, muslimin muslimat. Ada satu jiran saya menangis-nangis, peluk, Ustazah saya minta maaf, selama ini saya dengar daripada orang lain tentang keburukan Ustazah, sampai saya timbul rasa benci pada Ustazah. Subhanallah, dia nangis-nangis, dia mau minta maaf. Saya kata tak apa, memang ramai yang benci saya tanpa sebab. Dan Alhamdulillah saya dapat kebenaran ataupun jawapan saya dapat. Alhamdulillah Allah berikan jalan supaya saya tahu apa yang sebenar. Alhamdulillah, subhanallah, saya syukur sebab sakitnya membenci orang, dia kata sakit. Saya susah hati, saya rasa gelisah. Lepas tu Alhamdulillah, padahal ini bukan orang jauh, jiran ya, muslimin muslimat. Saya kata Alhamdulillah. Dan saya tidak mahu tahu pun apa yang orang sebarkan. Saya kata Alhamdulillah. Dan saya bukan semuanya betul, dan boleh jadi apa yang orang sebar itu betul. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan saya boleh berubah dan saya jadi lebih baik. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita kembali kepada bacaan maksurat kita. Ini doa yang sangat kita perlu baca setiap hari, yang Nabi ajarkan kepada seorang sahabat, yang mana Nabi jumpa di dalam masjid bukan pada waktu salat. Lalu Nabi bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan di sini? Saya tak ingat nama sahabat tu. Lalu sahabat ni menjawab, ya Rasulullah, aku sedang sedih dan aku sedang berduka cita. Yang kedua, aku dibebani dengan beban hutang yang banyak ya Rasulullah. Jadi dua masalah dia cerita pada Rasulullah. Sebab Rasul jumpa dia di masjid bukan pada waktu solat. Kalau jumpa waktu solat, Rasul takkan tanya. Ini boleh jadi jumpa pukul 11 pagi mungkin waktu selepas asar, yang orang semua dah tak ada, dia duduk lagi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku dirundung duka cita dan aku dibebani hutang yang banyak. Lalu Rasul kata, maukah kamu aku ajarkan satu doa yang apabila kamu beramal dengannya, maka hilanglah duka cita kamu dan hutangmu akan dibayar oleh Allah. Maksud dibayar oleh Allah ini kena faham, bukannya tiba-tiba duit jatuh sedebuk lepas tu boleh bayar hutang, bukan. Tapi Allah berikan pertolongannya, mungkin dari sudut sumber rezeki kita makin berkembang, boleh jadi dapat pekerjaan yang lebih baik, boleh jadi juga orang yang beri hutang itu halalkan hutang. Apa saja mungkin berlaku dalam proses selesai hutang kita. Sebab hutang yang banyak jadi beban walaupun tak kelihatan, tak nampak ni. Tak nampak hutang tu. Tetapi dia jadi beban bila kita berjalan. Jadi ini doa yang Nabi ajarkan, dan daripada hadis itu, maka setelah orang itu beramal, hilanglah duka citanya dan selesai hutangnya. Tapi beramal dengan istiqamah, sebab istiqamah yang akan bawa barakah dan akan bawa karamah. Saya ulang lagi sekali, ini adalah daripada guru saya yang mengajarkan. Subhanallah. Guru mengajarkan apa? Semua amalan kuncinya istiqamah. Walaupun amalan itu sedikit. Daripada istiqamah akan dapat dua, barakah dan juga karamah. Akan dapat keberkatan, barulah amalan itu jadi berkat. Yang kedua akan ada karamah. Yang kita biasa dengar,
Kan ada orang alim itu ada karomahnya, wali Allah ada karomahnya. Subhanallah, karomah ini boleh berlaku pada manusia biasa, tetapi dengan amalan yang istiqamah. Bila orang itu ada karomah, Masya Allah, apa yang dia cakap itu mudah makbul. Karomah, dia ada kemuliaan, dia ada karomah. Subhanallah, pandangannya tajam. Subhanallah, bila dia bercakap itu, bila orang ada karomah, Allah berikan dia cahaya. Bila dia bercakap, terus menusuk kepada hati. Ada karomah. Pada kata-katanya itu ada karomah. Ada karamah. Faham ya? Muslimin muslimat. Kita sebagai ibu ayah perlu ada barakah, ada karomah. Bila ada dua ini, insya-Allah mudah mendidik anak. Insya-Allah anak mudah tunduk. Subhanallah. Jadi bagi kita yang ada masalah, kita fikir-fikir balik, subhanallah, bukan anak yang bermasalah, bukan pasangan yang bermasalah, bukan bisnes yang bermasalah. Sebab kita tidak ada amalan yang istiqamah sehingga bawa barakah, sehingga bawa kepada karomah. Faham muslimin muslimat? Harta kalaupun sedikit, bila barakah cukup. Harta kalau tidak ada barakah, maka kita sentiasa haus. Bekerja macam tak cukup. Duit sudah banyak tapi sentiasa ada yang bocor. Jadi tak cukup. Subhanallah. Staff masa sedikit, kalau berkat maka cukup. Tapi bila hilang keberkatan, walaupun ramai, kerja tak siap. Tak cukup. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tak banyak boleh dibuat sebagaimana sikit. Masa sikit dulu banyak boleh buat. Oh banyak, Masya Allah. Tapi bila makin bertambah, kenapa? Semakin kurang, kenapa? Semakin sekian-sekian. Mungkin kurang barakah. Subhanallah muslimin muslimat. Jadi, zikir ini yang kita duk baca maksurat ini, dia kan dalam maksurat ini mengandungi doa daripada Al-Quran, doa dan zikir daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dan doa yang kita baru bacakan ini sangat besar manfaatnya. Tapi nak dapat manfaat mesti istiqamah. Bukan sekali baca, bukan dua kali baca, istiqamah. Muslimin muslimat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan, daku saya mohon perlindungan daripadamu ya Allah, daripada duka cita, daripada resah gelisah yang tidak sepatutnya, yang berlebihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan daku mohon perlindungan daripadamu daripada rasa lemah semangat, lemah emosi, lemah rohani, lemah tubuh badan, wal kasal, dan rasa malas. Itu sifat yang buruk, itu sifat mazmumah. Malas ada sifat mazmumah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh, dan aku mohon perlindungan daripada pengecut, penakut, wal bukh, iaitu bakhil, kedekut. Siapa yang penakut, yang tidak bertempat, takut nak pergi interview, takut nak berkeputusan, takut nak buat tindakan, dah pergi banyak dah kursus motivasi untuk mulakan perniagaan, tapi tak mula-mula, takut nak tunggu waktu yang tepat. Tak ada waktu yang tepat, tepatkan saja waktu bermula. Subhanallah, itu biasa kita dengar kan. Tunggu waktu yang tepat, tak datang-datang waktu yang tepat, jadi kita tak bermula. Maka bermula saja dan jadikan waktu itu tepat. Masya Allah. Faham ya? Bermula saja dan jadikan waktu bermula itu tepat. Subhanallah. Jadi bila sebut minal jubni wal bukh, wa'udzubika minal jubni wal bukh, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada rasa penakut, pengecut, wal bukh, dan juga bakhil, kedekut. Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, dan aku mohon perlindungan ya Allah daripada bebanan hutang dan juga kekejaman manusia. Wa qahri rijal, dan juga kekejaman manusia, penganiayaan manusia. Kadang-kadang orang aniaya kita tanpa niat, kadang-kadang dengan niat. Kadang-kadang orang menzalimi kita tanpa niat, dia tidak berniat, tapi perbuatannya telah menzalimi kita. Ada orang dengan niat, dengan dirancang dia menzalimi kita. Masya Allah. Jadi bagi orang yang tanpa niat tapi dia telah buat salah, maka mudah untuk kita memaafkan. Bila dia minta maaf pun kita, Masya Allah, tak apa, saya maafkan. Walaupun kesannya sangat buruk,
tapi tak apa, saya maafkan, tapi tolong jangan ulang lagi ya. Macam tu. Tapi bagi orang yang menzalimi dengan niat, ini yang susah sikit. Sebab perbuatannya lebih terancam dan lebih kejam. Jadi subhanallah, kita mengharapkan, kita mohon waqahri rijal, penganiayaan dan kezaliman manusia itu kita mohon perlindungan daripada Allah. Sebab bila ia dirancang dan penganiayaan itu dibuat, dia jadi berat, dia jadi lebih kejam dan lebih dahsyat. Kita mohon sesuatu keadaan seperti ini, waqahri rijal, dan kekerasan, kejahatan, kezaliman manusia. Ya, yang tak sengaja tanpa niat kita anggap ya itu tersalah. Tetapi yang dengan niat ini yang bahaya. Jadi mohon perlindungan daripada Allah. Mohon perlindungan daripada Allah. Okay, kita sambung bacaan maksud kita. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu, aku mohon afiah, perlindungan kesejahteraan daripadamu untuk tubuh badanku, untuk telingaku, pendengaranku, dan untuk pandangan mataku. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa ant, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekafiran dan kefakiran, daripada kufur dan fakir. Fakir miskin tidak ada masalah, tapi fakir miskin yang meminta-minta itu ada masalah. Fakir miskin malas dan meminta-minta itu sangat-sangat masalah. Faham? Saya ulang lagi sekali. Fakir miskin dan tidak meminta-minta, subhanallah, hebat. Dia fakir, dia miskin, tapi dia tidak meminta. Dia redha dengan kemiskinan. Dia hidup seadanya. Dia teruskan kehidupan. Akhirnya dia tetap akan berjaya. Pasti akan berjaya walaupun miskin. Miskin dan suka meminta-minta, ini masalah. Sampai Nabi pernah menegur sahabat yang miskin dan meminta-minta. Sampai 3 kali dia meminta. Lalu Nabi beri teguran kepadanya supaya dia mencari rizki, supaya dia cari rizki untuk tidak meminta-minta. Kemudian yang ketiga, miskin meminta-minta, malas. Ini satu keadaan yang terkutuk. Minta maaf ya nak sebut begitu. Miskin, meminta-minta, campur malas. Ini satu keadaan yang kita perlu perlindungan daripada Allah, daripada sifat ini, daripada keturunan kita ada yang begini. Sebab itu doa ini, Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kufur dengan nikmatmu, ataupun kufur dengan nikmat, ataupun kufur dari sudut akidah, wal faqri, daripada fakir. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga itu ramainya di kalangan al-fuqara wal masakin. Memang betul, orang fakir dan miskin ramai menjadi ahli syurga dengan syarat dia bukan malas, dia fakir miskin yang redha, fakir miskin yang sentiasa berusaha. Tapi Allah takdirkan dia tetap juga miskin. Ini ujian untuk bagi dia dapat syurga Allah. Kita jumpa, kita dapati ramai orang miskin, dia bukan tidak berusaha, rajin, bahkan berganda rajinnya daripada orang kaya. Itu bahagian dia di dunia. Tapi Allah akan limpahkan kekayaan berganda sebaik dia masuk dalam alam barzah. Sebaik dia berada di mahsyar dan masuk syurga dengan kekayaan yang melimpah ruah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bagi yang al-fuqara wal masakin, sahabat Nabi ramai fakir miskin, sabar, redha dan terus berusaha. Walaupun usaha keras bagaimanapun tetap diuji dengan miskin, maka subhanallah syurga Allah. Tapi hari ini miskin malas dan suka meminta-minta. Ini terkutuk dalam agama. Dan ramai juga yang miskin, malas, meminta-minta, tidak beriman dengan Allah, kufur dengan Allah. Dapat nikmat, masih lagi menghina. Alah, ni je bantuan yang diberikan. Oh, masih hina lagi nikmat Allah. Oh, ini je, mana cukup. RM50 je, mana cukup. Allahu Akbar, orang dah bagi RM50, masih kufur dengan nikmat Allah dalam keadaan dia sendiri yang meminta-minta.
Mana cukup. Yuran anak pun tak lepas. Nak beli baju, beg sekolah pun tak lepas RM50, beg tak payah bagi. Ini ramai hari ini orang miskin meminta-minta tapi kufur dengan nikmat Allah. Betul atau tidak? Betul. Ini pengalaman kami buat kerja NGO. Subhanallah. Ada yang walaupun diberi RM20 tapi besarkan. Alhamdulillah, syukur. Subhanallah, syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita kata, ya Allah, bagi RM20 je. Tapi dia punya syukur dahsyat. Dan kerana syukur itu Allah pandang, Allah berikan rasa cukup dalam hatinya. Dan memang hidupnya jadi cukup. Cukup sungguh. Walaupun serba kekurangan tapi cukup. Anaknya cukup makan, anaknya cukup belajar. Akhirnya anaknya berjaya jadi orang-orang yang hebat. Saya ada seorang sahabat, adik-beradiknya semua doktor. Bahkan bukan doktor biasa. Subhanallah, salah seorang adik, dia sendiri seorang doktor. Dan boleh buka klinik sampai berbelas-belas cawangan klinik. Seorang lagi adiknya pula, umur semua muda-muda. Bawah 35 ke bawah. Adiknya pula, doktor gigi pun ada cawangan sampai 6-7 cawangan. Maksudnya luar biasanya bukan sekadar jadi doktor. Doktor boleh buka cawangan, boleh bagi manfaat kepada pekerjaan ramai orang. Subhanallah, bila ditanya, maknya tak kerja, ayahnya adalah penoreh ataupun orang kerja kampung. Orang susah. Dia kata, seorang lagi pun sama. Subhanallah, dia kata, masa dia kecil, di kalangan adik-beradik mak ataupun adik-beradik ayah, mereka lah keluarga yang paling susah, yang paling miskin. Subhanallah, ini kisah benar muslimin-muslimat. Masya Allah. Saya cerita pun naik bulu roma. Sebab dia kata Ustazah untuk mengetahui Ustaz. Sebab saya tengok kerjaan dia luar biasa. Sebab saya ingatkan, sebab adik-beradiknya semua doktor dan bukan doktor biasa, daripada sampai jadi pakar, sampai mampu keluar dan buat bina cawangan demi cawangan sampai berbelas cawangan. Ini luar biasa, tuan-puan sekalian. Lepas itu, saya tanya soalan, mak doktor, ayah doktor juga ke? Sebab adik-adik doktor ni. Lepas tu sampai, dia kata, tahu Ustazah, tak. Mak saya suri rumah, dan kalau Ustazah jumpa, dan saya dah pernah jumpa mak dia, seorang yang pemalu. Nak cakap sikit pun malu. Ustazah, malulah saya. Ustazah, makcik bagi tahulah rahsia makcik. Anak berjaya hebat macam ni. Oh, tak ada rahsia apa-apa. Makcik tak kerti apa-apa. Ya Allah, sangat rendah diri. Dan memang betul-betul rendah diri. Lepas tu, ayahnya pula, subhanallah, sangat rendah diri. Kerja kampung biasa. Dia kata, Ustazah, daripada dulu, di kalangan keluarga ayah ataupun keluarga mak, kami paling susah. Sampai setiap kali belajar, memang ahli keluarga yang akan sedekah. Bagi bantuan untuk, barulah mak ayah kami mampu beli baju sekolah ke, beg sekolah ke. Sama juga bila raya, kamilah biasa anak yang menerima bantuan daripada mak saudara, pak saudara. Faham ya? Di kalangan keluarga paling susah dan sentiasa dapat bantuan. Bukan meminta-minta, tapi dia kata, mak ayah bukan meminta-minta tapi sentiasa diberi. Subhanallah. Tetapi mak ayah ini sangat sabar dengan kesusahan, kerja teruk untuk besarkan kami. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kita jumpa ramai orang fakir miskin tidak meminta-minta tapi Allah bagi cukup. Allah bagi cukup. Dan ramai fakir miskin yang malas meminta-minta tapi tak cukup-cukup. Tak cukup-cukup. Bantuan sana dapat, bantuan sini dapat, ini dapat, tapi tak cukup-cukup. Kerana dia kufur dengan nikmat Allah. Dia kufur dengan nikmat Allah. Sebab itu miskin itu tidak hina, kaya itu bukan mulia. Subhanallah. Miskin yang hina apabila dia tidak bersyukur dan dia meminta-minta dan dia malas. Itu baru hina. Kaya pula tidak mulia. Kalau kaya tetapi menghinakan orang, kaya merendahkan orang, itu barulah kaya yang hina. Miskin tidak hina, kaya juga tidak hina. Miskin juga boleh mulia, kaya juga boleh mulia. Muslimin muslimat kena faham. Miskin tidak hina, kaya juga tidak hina. Sebab ada orang menghina kaya hari ini. Oh, itu kejar dunia. Oh, itu lupa akhirat. Oh, itu tunggang agama. Bila nampak ada kekayaan pada orang agama. Ada orang menghina kaya. Miskin tidak hina, kaya tidak hina. Miskin mulia, kaya pun boleh mulia. Dengan syarat sejauh mana hati kita menerima ujian kaya dan menerima ujian miskin. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat sesuatu ya muslimin muslimat. Bagaimana bila hati kita dipandu dengan ilmu, kita memandang sesuatu berbeza. Berbanding hanya memandang dan menilai sesuatu dengan
dengan fizikal, dengan luaran. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi doa ini sangat kita perlukan. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sesungguhnya aku. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya, sesungguhnya daku. A'udzubika, mohon perlindungan. A'udzu, daku mohon perlindungan. Bika, denganmu, daripadamu ya Allah. Minal kufri wal faqr, daripada kufur. Kufur dengan nikmat, kufur dengan akidah, kufur dari sudut pegangan. Wal faqr, fakir miskin, dari sudut ilmu fakir, dari sudut adab akhlak pun fakir, dari sudut rezeki pun, harta pun fakir. Nauzubillah min zalik, nauzubillah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkanmu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa, sambungannya, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkanmu. Khalaqtani wa ana abduka, engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan daku dalam perjanjian denganmu dan daku akan melaksanakan janjiku semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, daku mohon perlindungan daripada kejahatan apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, daku mengakui segala nikmat-Mu ke atasku. Wa abu'u bi dzambi, dan daku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan melainkan-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Itu adalah Sayyidul Istighfar. Baca ya setiap pagi dan petang, sebab besar sangat ganjarannya. Siapa yang baca, kalau mati dalam apa jua tempoh, dalam tempoh pagi, petang, malam, siang, subhanallah, akan dicatat sebagai ahli syurga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa asahu kitabuk wa ardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Selawat sikit muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina Muhammad, rahmatilah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi, ke atas para sahabat ajma'in semuanya. Dan bila kita berselawat, salawat itu akan kembali kepada kita. Okey, muslimin muslimat, seterusnya baca zikir rahmat. Dan untuk hari ini, bermula hari ini, kita akan baca 10 kali saja. Maka dah 2 bulan berturut-turut kita dah baca 100 kali. Bermula hari ini kita akan baca 10 kali. Maka selebihnya 90 kali lagi, lengkapkan sendiri. Lengkapkan sendiri. Saya percaya orang yang sudah melalui istiqamah 40 hari berturut, kemudian kita tambah lagi sampai dah 60 hari, 2 bulan dah, anda sudah mula merasai betapa nikmatnya zikir itu diulang sebanyak 100 kali.
Betul atau tidak, muslimin muslimat? Maka siapa yang sudah merasai kemanisan dan nikmatnya, sangat sayang kalau anda berhenti setakat, oh ustazah dah baca 10 kali, maka 10 kali saja. Tidak. Anda mesti kena berusaha istiqamah, habiskan juga 100 kali. 100 kali ada fadilatnya, yang sebagaimana hadis yang kita bacakan. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan kurniakan kepadanya ibarat membebaskan pahala ganjaran, ibarat membebaskan 10 orang hamba, dan akan dilindungi daripada 100 keburukan, dan akan diberikan 100 kebaikan, dan akan dilindungi daripada gangguan jin syaitan dan iblis. Dan Nabi sebut tidak ada amalan yang lebih baik seseorang itu daripada membaca zikir ini sebanyaknya. Maka, tuan-puan sekalian, maka apa dia? Subhanallah, bacalah zikir ini sebanyaknya, sekurangnya 100 kali. Namun di sana ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang setelah subuh, lalu dia membaca 10 kali. Ini masih selepas subuh ni. Walaupun sekarang dah pukul 8.30, masih selepas subuh. Subhanallah, baca 10 kali. Sementara kakinya masih berlipat, belum beranjak daripada tempat solat. Ataupun ia dah terlupa, baru nak baca, insya-Allah tetap dapat. Dan belum berbicara, maka dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan. Dan diangkat 10 darjatnya. Selama hari itu dia akan terpelihara daripada setiap sesuatu yang tidak diinginkan dan dijaga dari gangguan syaitan. Masya Allah. InsyaAllah nanti saya akan share. Kami akan share. Nanti akan ada tim yang akan share insyaAllah. Tak apa, saya sendiri insyaAllah akan kongsikan secara di Facebook, di TikTok. Okey, saya ulang lagi sekali hadis Nabi ni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah solat subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, sementara kakinya masih berlipat, belum beranjak daripada tempat solat dan belum bercakap, belum berbicara, belum bercakap lagi, maka dicatat baginya 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan, dihapus 10 dosanya dan diangkat 10 darjatnya. Selama hari itu dia akan terpelihara daripada sesuatu yang tidak diinginkan. Sepanjang hari dipelihara daripada sesuatu yang tidak diinginkan dan dijaga daripada gangguan syaitan. Dia terpelihara juga daripada gangguan syaitan. Tuan-puan sekalian ingat, dalam hubungan kita suami isteri ada syaitan yang akan sentiasa mengganggu. Dalam hubungan kita dengan anak ada syaitan yang sentiasa mengganggu. Sama ada syaitan ganggu kita atau ganggu anak. Sama ada syaitan ganggu kita atau ganggu suami. Dengan tempat kerja ada syaitan yang begitu banyak. Dalam kerja dakwah ada syaitan begitu banyak. Kita seorang-seorang pun ada syaitan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kita memang perlukan zikir ni. Jadi bagi yang tidak mampu nak istiqamah 100 kali, istiqamah 10 kali setiap kali lepas solat subuh. Maka kelebihan dan fadilatnya juga sangatlah besar. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi baca 10 kali ya, muslimin muslimat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah 10 kali. Jadi sebagai panduan, subhanallah, terima kasih ya yang hadir di TikTok 2,800. Saya tak tahu di FB ada berapa. FB ada berapa ya, muslimin muslimat? Saya rasa sebab saya tak di telefon saya ni tak tunjuk kosong, jumlah itu kosong. Subhanallah, muslimin muslimat, di TikTok ada dalam 2008, di FB ada berapa ya?
Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Ada siapa yang boleh tulis? Ada yang tahu tak berapa di FB sahabat-sahabat yang sedang hadir? Ya, di TikTok 2008, Masya Allah. Subhanallah. Di FB ada berapa? Oh, subhanallah, di FB ada lebih kurang 4.7. 4.7 mungkin ada, okey, subhanallah. Tadi mungkin ada 4.7 keluar-keluar orang dah masuk kerja. 4.7, 2.8, 4.7. Okey. 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Ada lebih kurang dalam 8,000 yang sedang menonton. 8,000 yang sedang menonton. Muslimin muslimat, kita berhenti setakat ini. Kita berhenti setakat ini. Walaupun kita tak baca hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, subhanallah, saya sebenarnya kena perlu berada di satu tempat jam 9. Dan ngam-ngam kalau saya bertolak sekarang, saya akan sampai di satu tempat tu pukul 9. Walaupun kita tak baca hadis Nabi, tapi sebenarnya kita tak masuk ke majlis ilmu. Tapi kalau anda sedar daripada awal, sebenarnya sudah banyak ilmu yang kita kongsikan. Ilmu itu semua daripada Allah, bukan saya. Maksudnya adalah saya hanya menyampaikan ilham, petunjuk daripada Allah. Mudah-mudahan ia benar daripada Allah. Subhanallah, panduannya adalah kita pun bacakan hadis-hadis Nabi daripada tadi. Bukannya daripada saya semata-mata, disandarkan kepada hadis Nabi dan firman Allah. Maka walaupun kita tak berpeluang untuk baca juga kitab kita hari ini, mudah-mudahan majlis zikir tadi disulami dengan majlis ilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat semangat, dapat motivasi, dapat buat perubahan, dapat beramal. Masya Allah. Saya mohon maaf, ya, jangan lupa solat duha. Ada yang ingatkan, Ustazah ingatkan jangan lupa solat duha. Ya, pasal solat duha nanti insya-Allah ada rezeki kita jelaskan secara detail fadilat, kelebihan dan mungkin dari sudut fiqh. Hari itu tertangguhkan. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dicintai, yang dihormati. Mudah-mudahan di sini kita bertemu, di syurga Allah kita akan bersatu. Di syurga Allah kita akan bersatu. Di dunia kan selalu berpisah-pisah. Kan, jumpa sekejap pisah. Masya Allah, macam-macamlah asbab perpisahan. Tetapi tidak mengapa berpisah di dunia. Sebab yang paling utama kita nak bersatu di syurga. Masya Allah, yang tidak ada perpisahan lagi. Tidak ada kematian lagi, tidak ada kesedihan lagi. Maka itulah tagline saya. Alhamdulillah di sini kita bertemu. Sama ada di alam maya ataupun di majlis yang zahir. Ini alam maya ni majlis ya secara batin. Yang paling utama di syurga Allah kita semua akan bersatu. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya-Allah.